Assalamualaikum. Nama saya Syafi. Saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan keselamatan di dalam makmal komputer. Pertama sekali, kenapa penjagaan keselamatan di dalam makmal komputer itu penting? Disebabkan kita perlu menjaga keselamatan pelajar-pelajar kita, guru-guru kita dan juga keselamatan peralatan-peralatan yang mungkin dapat memudaratkan keadaan makmal komputer tersebutlah. Jadinya, untuk mengekalkan ataupun menjaga keselamatan di dalam makmal komputer, kita perlu mematuhi beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pihak penjaga makmal ataupun perlu mengikut panduan penggunaan di dalam makmal komputer. Pertama sekali, kita boleh mengamalkan ergonomi dalam postur duduk kita yang betul. Postur duduk yang betul macam mana? Kita boleh duduk dalam keadaan kerusi kita. Pastikan bila kita duduk tu, lutut kita dan juga kedudukan pinggul kita adalah 90 darjah. Kemudian badan kita akan lurus juga dalam bentuk 90 darjah juga. Dan kerusi kita perlu ada rest arm, yang mana bila kita letak sahaja tangan kita di atas rest, kita akan letak dalam keadaan yang 90 darjah juga. Dan bila kita nak menekan kita punya keyboard, pastikan meja kita melebihi daripada rest arm. Dan bila kita letakkan tangan kita di atas keyboard, tangan kita itu dalam keadaan yang rest. Dia tak terlampau terangkat ataupun terlampau rendah. Kedudukan komputer kita mestilah dalam jarak sedepa dan tapak kaki kita perlu berada di lantai. Ini untuk menjaga kita punya postur badan supaya kita tidak cepat lenguh, cepat rasa sakit-sakit badan, lagi-lagi di kawasan belakang. Kemudian kita akan rasa lebih selesa apabila kita buat sesuatu kerja ataupun menggunakan komputer di dalam makmal komputer. Seterusnya, kita akan pergi kepada penggunaan elektrik yang selamat. Contohnya, penggunaan elektrik adalah pastikan saluran air ataupun apa-apa yang berkenaan, contoh macam aircon, perlu dihindari. Jangan berada betul-betul di atas barang elektrik ataupun tempat power supply. Supaya apa? Disebabkan aircon kadang-kadang dia akan mengeluarkan cair dan dia akan jatuh di kawasan lantai lah. Dan kalau lantai tu mempunyai peralatan elektrik, kita perlu hindarkan keadaan itu. Kemudian kita perlu menyusun kabel-kabel kita supaya dia diletakkan di tempat yang selamat. Contohnya, bukan di kawasan penjalan kaki, bukan di kawasan yang sering orang berlalu lalang, ataupun tempat-tempat yang memang susahlah orang nak nampak ataupun orang nak lalu di situ. Kemudian, kita pergi kepada perlindungan mata kita dan juga penggunaan layar di dalam komputer kita. Pastikan mata kita berada separas dengan di atas kawasan komputer tersebut. Mata kita mestilah selaras dengan di atas komputer kita. Kemudian kita boleh menggunakan filter layar kita supaya mengurangkan cahaya biru pada layar tersebut. Sebab cahaya biru ni dapat melelahkan ataupun merosakkan mata kita apabila kita menggunakan secara berlebihan. Dan juga kita perlu mengaturkan kecerahan layar komputer kita tidak terlampau cerah dan tidak terlampau malap. Kita perlu menggunakan separa cerah. Dan akhir sekali, kita perlu adakan prosedur evakuasi ataupun prosedur berlakunya darurat. Okey, kalau berlakunya kemalangan seperti kebakaran di dalam makmal komputer ataupun blackout, kita perlu tahu di manakah kedudukan pemadam api di dalam makmal komputer dan juga perlu tahu di manakah pintu keluar yang tersedia di dalam makmal komputer tersebut. Pastikan makmal komputer itu mempunyai 2 pintu evakuasi. Kemudian perlu kita letakkan latihan kepada guru-guru dan juga pelajar-pelajar kita bagaimana untuk kita mengaturkan cara langkah mereka apabila berlakunya prosedur darurat ataupun evakuasi, supaya mereka dapat memahami dan juga menjalani prosedur tersebut dengan sebaik mungkin agar risiko-risiko keselamatan dapat dikurangkan. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.